Assalamualaikum and good evening, everyone. Thank you for joining me today as we explore one of the key principles in modern finance. Over the next hour, we will cover the topic of time value of money. And in light of recent market volatility and economic uncertainty, it's more important than ever to understand how to navigate the financial landscape. Today, we will explore strategies for managing time value of money to maximize returns. The statement "it is better to receive money sooner than later" encapsulates the essence of the time value of money principle. It suggests that receiving money sooner rather than waiting to receive it later is generally more desirable due to several reasons. The first one is because of the opportunity cost. Opportunity cost. That is, by receiving money sooner, you have the opportunity to invest or utilize it immediately. By doing this, it allows you to potentially earn returns or benefits over time, which would not be possible if you had to wait to receive the money later. In other words, holding onto money means missing out on potential investment opportunities and the associated returns. The second one is because of the inflation. As we know, inflation erodes the purchasing power of money over time, meaning that the same amount of money will buy less in the future than it does today. Therefore, receiving money sooner allows you to avoid the negative impact of inflation and retain greater purchasing power. Okay. The third factor is because of risk and uncertainty. There is always an element of risk and uncertainty associated with future cash flows. By receiving money sooner, you mitigate the risk of unforeseen events or changes in economic conditions that could affect the value or availability of money in the future. The fourth factor is because of immediate needs and expenses. Okay. Immediate needs. Having access to money sooner enables you to address immediate financial needs or expenses promptly. Whether it is covering bills, making investments, or seizing opportunities, having funds available sooner provides greater flexibility and financial security. And the fifth factor is because of psychological satisfaction. There's a psychological aspect to receiving money sooner. It provides a sense of immediate gratification and fulfillment, which can contribute to overall well-being and satisfaction. Overall, the principle that it's better to receive money sooner than later underscores the importance of considering the time value of money in financial decision making.
And by recognizing the benefits of receiving money sooner and the costs associated with delaying receipt, individuals and businesses can make informed choices that maximize their financial outcomes and future prospects. Okay. In Malay, we will say that why it is better to receive money sooner than later. The first one is because of what we call as peluang. Okay. Contohnya, kalau menerima duit lagi cepat, maka duit tersebut boleh digunakan untuk mendapat pulangan yang lain. Contoh, dapat duit cepat, boleh dilaburkan pula. Okay. Yang kedua adalah disebabkan oleh inflasi, iaitu nilai kuasa yang terdapat pada wang itu, kuasa beli dia itu, semakin lama dia akan semakin kurang. Contohnya kalau duit RM1 pada hari ini dia dapat beli barang yang kita kata lebih berbanding dengan kita dapat beli barang yang kurang pada masa akan datang. Ini adalah berdasarkan kepada historical fact. Itu berdasarkan sejarah, begitulah. Yang ketiga adalah disebabkan oleh risiko. Kalau kita ada orang hutang dengan kita, contohnya kalau kita dapat duit lagi awal, maka kita akan lebih menyukai tindakan begitu sebab selagi mana dia tak dapat membayar pada kita si penghutang itu, maka akan ada risiko di mana dia tidak membayar hutang tersebut. Jadi kita lebih suka kalau orang bayar hutang kita, iaitu lagi cepatlah. Yang keempat adalah disebabkan oleh keperluan atau tuntutan semasa. Sebab kita perlu wang itu dengan cepat, maka kita boleh memenuhi tuntutan semasa kita dengan lebih mudah, lebih selesa. Contoh, kalau kita ada duit yang lebih sekarang, kita boleh guna untuk tuntutan seperti pembayaran bil, pembelian makanan dan sebagainya lah. Dan yang kelima adalah disebabkan oleh faktor psikologi. Iaitu kita suka kalau duit itu ada pada kita sekarang. Kita boleh feel masa duit itu. Kita lebih suka duit itu ada depan kita. Kalau ada orang janji nak bagi duit kepada kita tu, kalau boleh kita secepat mungkin kita nak. Supaya apa? Supaya kita berasa lebih selesa, lebih selamat dengan adanya wang itu sekarang. Okay, and because of that, ada istilah-istilah tertentu. Sebab because of this time value of money, iaitu future value and also present value. Okay, suppose that a firm has an opportunity to spend $15,000 today on some investment that will produce $17,000 spread out over the next 5 years as follows. Katakan kita ada satu pelaburan lah contohnya yang memerlukan kita mengeluarkan $15,000 modal contohnya, dan dia akan bagi pulangan $17,000 lah. Tapi dalam jangka masa 5 tahun. Itu setiap tahun dia lakukan pembayaran. Pada tahun yang pertama $3,000, tahun yang kedua $5,000, ketiga $4,000, keempat $3,000 dan pada tahun kelima, tahun terakhir $2,000. Okay. Dia timbul persoalan di situ sama ada pelaburan ini adalah suatu pelaburan yang baguslah, yang boleh diterima. Usually the investment that we discussed in the previous slide can be represented
into timeline. Boleh diwakili oleh suatu garis masa. Okay, yang mana diwakili pada atas tu iaitu masa and in year dalam contoh tadilah dalam tahun, dan pulangan itu pada sebelah bawah timeline tadilah. Okey, jadi ini adalah salah satu cara usually we use this timeline in time value of money to analyze the present value and also the future value from all of the cash flow. Future value in simple term adalah kita panggil sebagai nilai harapan. Represents the value of an investment or sum of money at a specified future date. Pada masa hadapan lah nilai pelaburan kita contoh pada masa hadapan based on an assumed rate of return or interest. Jadi bagaimana kita menentukan nilai hadapan itu adalah berdasarkan kepada kadar pulangan ataupun kadar faedah. Okey. Manakala present value pula kita selalu dipanggil sebagai nilai kini. Represent the current value of a future sum of money. Or we can say stream of cash flows. Okay. Typically, that point is either at the end or the beginning of the investment's life. Jadi kalau apa tu at the end pada garis masa tu kita panggil selalunya at the end of the timeline itu kita panggil sebagai future value. Manakala at the beginning of the timeline tu nilai pelaburan contohnya kita panggil sebagai present value. Okay. So how to determine future value and present value? Jadi cara untuk kita menentukan atau kita mengira kaedah dia future value dinamakan sebagai compounding. Manakala cara untuk kita mengira future value compounding, manakala cara untuk kita mengira present value itu adalah dinamakan sebagai discounting. Okey, contoh yang tadi pada masa SIFA ini pada masa SIFA kita laburkan 15,000. Jadi cash flow kita adalah negatif 15,000. Pada tahun pertama kita dapat 3,000. Second year 5,000. Third year 4,000. Tahun keempat 3,000 dan tahun kelima 2,000. Okey, katakan sekarang kita berada pada masa SIFA. Semula-mula kita nak labur tu. Okey, kemudian kita labur kan 15,000. Okey. Jadi kita nak kira nilai kini bagi semua ni. Nilai kini bagi semua ni. Okey. Maka kita sebab kita berada pada masa SIFA, kita kirakan nilai dia ini pada tahun SIFA. Kita bawa dengan tiket lain, kita bawa pada masa SIFA. 5,000 bawa pada masa SIFA. 4,000, 3,000 dan 2,000. Nilai-nilai ini semua kita cari present value. Dan kaedah yang kita guna dipanggil sebagai discounting. Okey. Itu untuk present value. Okey. Bagi future value pula, okey, katakan
kita pilih future value itu pada tahun yang kelima. Sebab apa? Sebab kita berada pada masa ni Syifah contoh. Jadi future value tu boleh jadi apa tu value pada tahun pertama, boleh jadi tahun kedua, boleh jadi tahun ketiga, keempat dan kelima. Jadi katakan kita pilih pada tahun yang kelima, kita nak tahu nilai pelaburan kita pada tahun yang kelima. Jadi kita kirakan nilai ini pada masa Syifah untuk tahun yang kelima. 3,000 untuk tahun yang kelima, 5,000 untuk tahun yang kelima, 4,000 untuk tahun yang kelima, nilai dia 3,000 nilai dia untuk tahun yang kelima, dan ni 2,000 kita kita boleh dapat teruslah 2,000, tak perlu kita berkira sebab kita dah tahu tahun kelima kita dapat 2,000. Okey. Jadi apabila kita kira ni semua nilai tu untuk tahun yang kelima, atau kita bawa pada tahun yang kelima lah, soalannya begitu, proses itu atau kaedah yang kita guna dinamakan sebagai compounding. There are tools that can be used to assist in computation in this topic. For example, financial calculators. Probably the most popular one produced by I think HP or Texas Instrument. And the second one by using electronic spreadsheets. For example, Google Sheets or Microsoft Excel. Jadi kedua-dua tools ini, kalkulator kewangan dan juga spreadsheet ini adalah untuk membantu di samping daripada pengiraan yang boleh diguna dengan menggunakan cara manual. Okey. Dan di dalam kesemua kaedah atau cara tu, sama ada dengan kalkulator kewangan ataupun spreadsheet ataupun secara manual tu, we have to be cautious regarding the cash flow signs. Iaitu dalam memasukkan nilai sebagai input itu, yang pengiraan, kita perlu berhati-hati sama ada nilai dia itu negatif ataupun nilai positif, kerana dia akan mempengaruhi keputusan akhir. For example, cash inflows are in positive value. Selalunya cash inflow dalam positif and cash outflows are in negative values. Cash flow boleh dibahagikan kepada 3 berdasarkan kepada pattern. The first one is single amount, also known as a lump sum or a one-time payment. Represents a single cash inflow or outflow occurring at a specific point in time. Examples, receiving a one-time inheritance, making a one-time investment, or paying off a loan in a single payment. Okey. Jadi jenis yang pertama tu adalah single amount, yang dia itu berupa pembayaran atau penerimaan sekali sahaja pada satu masa itu. Okey. Yang kedua adalah annuity. Annuity refers to a series of equal cash flows occurring at regular intervals over a defined period. Annuities can be classified as either ordinary annuities, where payments occur at the end of each period, or annuities due, where payments occur at the beginning of each period. Examples,
monthly mortgage payments, quarterly interest payments from, let's say, a bond, or annual retirement income payments. Okay. Jadi yang kedua tu dipanggil annuity, iaitu pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama pada setiap. Okay. Setiap itu boleh jadi setiap bulan atau setiap tahun atau setiap suku tahun atau setiap setengah tahun. Jadi jumlah sama, amount dalam wang tu sama, kemudian period dia itu adalah jangka masa dia itu adalah sama, setiap itu. Dan yang ketiga adalah mixed stream. Okey. Ke mana kursor? Okey. Mixed stream refers to a combination of different types of cash flows, including single amounts, annuities, or both, occurring at various points in time. Mixed streams can be irregular and may consist of a combination of one-time payments and periodic payments. Examples: receiving a lump sum payment followed by a series of monthly payments, or making irregular investments at different intervals. Jadi mixed stream tu adalah nilai cash flows yang berbeza-beza. Tapi pada setiap itu, contoh setiap tahun atau setiap bulan, itu dia ada setiap. Tapi dia macam annuity lah, ada setiap, tetapi jumlah atau amount dalam wang yang diterima atau yang dibayar tu adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, kita ada sini. Okey. A tu cash flow dia tu yang berbeza-beza. Ini ada yang sama. Ini ada annuity tapi berbeza pula lepas tu. Ini dinamakan sebagai cash flow. Atau B, iaitu jumlah dia memang berbeza-beza terus, tak ada yang sama. Ini juga adalah mixed cash flow atau mixed stream tadi. Future value is the value on some future date of money that you invest today, iaitu nilai hadapan bagi pelaburan yang kita lakukan. Jadi untuk mengira future value, yang pertama kita perlu mengetahui compound interest ataupun kadar faedah tercompound. Jadi compound interest is the interest that is earned on a given deposit and has become part of the principal at the end of a specified period, iaitu kadar faedah yang dikira daripada deposit ataupun daripada principal, kemudian kadar faedah itu dicampurkan menjadi principal itu, dan kadar faedah selepas itu dikira daripada jumlah principal yang dicampur dengan kadar faedah itu tadi. Maka itu dinamakan sebagai compound interest. Sebagai contoh, katakan kalau kita ada pelaburan RM100. Okey. Kemudian selepas satu tempoh masa, kita mendapat faedah. Selepas satu tempoh masa, kita mendapat faedah sebanyak RM5. Ini contoh-contoh yang mudahlah. Jadi 5 ni tadi adalah faedah. Jadi selepas itu, nilai pelaburan kita bukan lagi 100, iaitu RM150.
Sebab kita tak ambil. Contoh, kita tak ambil. Jadi 105. Kemudian, kadar faedah selepas itu bukan lagi dikira daripada 100. Tetapi dikira daripada 105. Iaitu daripada prinsipal atau deposit lah tambah dengan faedah yang diterima. Kadar faedah dikira selepas itu daripada ini. Ini 105, bukan lagi 100 lah. Jadi kadar faedah yang begitu disebut sebagai compound interest. Ataupun dalam setengah buku disebut sebagai interest on interest. And of course plus a principal lah. Okey. Jadi principal apa dia, iaitu amount of money ataupun jumlah pelaburan yang mana kadar faedah itu dibayar, iaitu dikira daripada principal ni, amount of money, kadar faedah. Okey, dalam contoh yang tadi mula-mula 100, kemudian disebabkan oleh compound interest, iaitu interest yang tak dikeluarkan, diambil, dicampur ke dalam principal, dia jadi principal lah. Ni. Example. If Fred Moreno places $100 in an account paying 8% interest compounded annually, then his interest is added to the $100 principal one time per year. After 1 year, he will have $108 in the account. Sebab 8% lah. 8% daripada 100 adalah 8. That's just the initial principal of 100 plus 8%, which is $8 in interest. The future value at the end of the first year is 100 multiplied by 1 plus 0.08, which equals to $108. Okay, jadi nampak dia punya nilai awal 100, kemudian selepas setahun, sebab compounded annually, dia menjadi 108. Okey, iaitu 8% daripada 100. If Fred were to leave this money in the account for another year, he would be paid interest at the rate of 8% on the new principal, which is 108. Jadi, principal dia sekarang bukan lagi 100 tetapi 108. After 2 years, there will be 116.64 in the account. Jadi, sebab dia tak ambil itu 8 tadi, jadi 108. Kemudian, prinsipal selepas itu dikira daripada 108 dan menjadi $116.64. This amount would represent the principal after the first year, 108 plus 8%. Jadi, iaitu 8% daripada 108, iaitu 8.64. Okey. Kemudian 108 tambah 8.64, iaitu 116.64. Okey. Hence, the future value after 2 years is $116.64.
16.64. Substituting the expression $100 multiplied by 1 plus 0.08 from the first year calculation for the 108 value in the second year calculation gives us, okay, jadi kita boleh apa tu pecahkan mengikut tahun. Jadi ini adalah tahun yang pertama, kemudian ini adalah tahun yang kedua. Okey. Iaitu diwakili oleh, kita lihat sini compounded annually itu tadi, iaitu diwakili oleh kadar pengiraan untuk faedah. Ini. Tahun pertama ni tahun yang kedua. Atau dengan erti kata lain, 100 darab 1 tambah 0.08 kuasa 2 sini. Iaitu 116.64. Iaitu samalah dengan jawapan yang di atas. Hence, we have the formula to calculate the future value. Iaitu FV, future value, sama dengan present value pada masa sifar. Okay, present value pada masa sifar iaitu kita, dengan arti kata lain, kita boleh kata bahawa dia adalah initial principal ataupun principal awal. Sebab apa? Sebab dia pada masa sifar. Okay. Darab dengan 1 tambah R. R itu adalah kadar faedah. Itu. Pada masa itulah. Kuasa N. Iaitu N, number of periods. Bilangan masa yang dia tercompound itu tadi. Contoh dia bilangan tahun. Kalau dia tercompound tahunan, bilangan tahun lah. Kalau dia tercompound, let's say, bulanan, bilangan bulan lah. Kalau dia tercompound setiap setengah tahun, bilangan setengah tahun itu. 6 bulan itu ada berapa? Ada berapa? 6 bulan. Dan seterusnya. Okay, salah satu lagi contoh. Example 5.2. Jane Farber places $800 in a savings account paying 3% interest compounded annually. She wants to know how much money will be in the account after 5 years. Substituting present value at time 0 equals $800. Interest rate equals 0.03 or 3%. And N equals 5 into equation 5.1 the previous slide. Okay, maka kita dapat future value selepas 5 tahun itu adalah 800 darab 1 tambah R kuasa N. R 0.03 N 5 iaitu 927.42. Dan kita juga boleh mewakilkan situasi ini dalam bentuk timeline, iaitu yang di bawah. Okey, kita ada 5 tahun. Ni mula-mula melabur, setahun selepas itu, 2 tahun selepas itu, 3 tahun selepas itu, 4 tahun selepas itu dan 5 tahun selepas itu. Nilai pelaburan awal initial investment tu, okey, principal lah. Principal awal 800. Kemudian R sama dengan
3%. Future value dia selepas 5 tahun adalah 927.42. Jadi apa yang kita kira dalam slide tadi, slide yang terdahulu, iaitu future value untuk single amount. Okay, future value untuk single amount. Okay, dalam slide yang seterusnya ditunjukkan figure 5.4 yang mana the higher menunjukkan the higher the interest rate per period, the higher the future value. Jadi kalau interest rate itu lagi tinggi, maka future value itu pun akan jadi lagi tinggi. Iaitu kita tengok daripada formula dia, FV sama dengan PV darab 1 tambah R kuasa N. Jadi interest rate R tu kalau dia tu lagi tinggi, maka keseluruhan ini akan menjadi lagi tinggi. Okey. Dan the longer the money remains, longer lagi lama dilaburkan itu, maka future value juga akan menjadi lagi tinggi. Okey. Iaitu apabila nilai N ini dia lagi tinggi, maka semua jawapan ini yang pengiraan sebelah kanan tu pun akan menjadi lagi tinggi. Okey. Ini kita dapat lihat macam dikata tadi dalam figure 5.4, iaitu daripada graf yang dia buat ini, iaitu kadar faedah sini daripada kosong ni 5%, 10%, 15% sampai 20% itu, nilai future value dia ni, future value adalah lagi tinggi daripada yang mempunyai kadar faedah yang lagi rendah. Dan juga apabila N tu berbeza, katakan kita ambil untuk 20% saja, untuk 20%, katakan N dia sini 18, nilai future value dia itu adalah lagi tinggi daripada, let's say kita ambil yang 12. 12 itu. Future value dia itu adalah lagi tinggi. Okey, sebagai perbandingan antara simple interest versus compound interest, kita boleh lihat pada figure 5.5. Okey, apa itu simple interest? Iaitu interest tidak dicampurkan ke dalam principal. Berbeza dengan compound interest. Compound interest, kalau tak ambil dicampurkan ke dalam principal. Tapi kalau simple interest, dia tak campur, dia asing. Kalau kita tengok pada contoh ni, katakan principal dia, iaitu PV kosong sama dengan 1000. Ni simple interest. Kemudian R dia adalah 10% ataupun 0.1. Jadi kalau simple interest, pada tahun yang pertama dia akan dapat 1000 darab 0.1, iaitu 1000 darab 0.1, dia akan dapat
100. Okey. Okey. Okey, dia akan dapat 100. Ni pada tahun apa tu? Yang pertama. N1. Pada N2, prinsipal dia masih lagi kekal. Sebab apa? Sebab dia simple interest. Darab 0.1 sama dengan 100. Okey, jadi N sini dia ada 20. Semua sampailah pada tahun ke-20. 1000 darab 0.1 masih lagi 100. Jadi jumlah kesemua ni adalah 100 darab 20, iaitu sama dengan 2000. Okey. Ni adalah interest, simple interest. Jadi ni adalah ni 2000. Ni 3000 tolak 1000, iaitu 2000. Okey. Nilai keseluruhan, iaitu kita campur dengan yang di bawah ni, iaitu campur dengan prinsipal, maka kita dapat 3000. Ni 3000 ni. Okey, itu kalau simple interest. Okey. Manakala, saya padam dengan ni. Manakala kalau compound interest pula, compound interest pula, iaitu berdasarkan kepada FV sama dengan PV kosong lah. PV darab 1 tambah R kuasa N. PV ni PV kosong lah maksudnya, sebab apa tu, prinsipal, nilai awal. Prinsipal awal. Okey. Kita nak kira pada tahun yang ke-20. Okey. Iaitu FV sama dengan original principal dia, iaitu ini 1000 1 tambah R 0.1 kuasa 20, iaitu 6727. Ini nilai dia. Ini. Okey. Jadi secara keseluruhannya, kita dapati bahawa dengan menggunakan compound interest, nilai hadapan itu adalah lebih tinggi. Dalam kes ini, iaitu untuk single payment. Kerana apa? Kerana dalam compound interest itu, kalau tak ambil, saya kata tadi, dia dimasukkan menjadi prinsipal untuk pengiraan interest selepas daripadanya. Seterusnya adalah present value of a single amount. Mencari nilai kini bagi single amount. Okey, present value, kalau kita ingat balik, maksud bagi present value iaitu nilai kini ataupun nilai value in today's dollars of some future cash flow, iaitu nilai sekarang lah bagi
cash flow akan datang. Itu adalah present value daripada future cash flow. Okay. Jadi proses yang kita lakukan untuk mencari present value dikenali sebagai discounting. Okay. Iaitu inverse, pembalikan daripada compounding. Compounding itu untuk mencari future value. Untuk present, jadi kita inversekan dia. Okay, contoh. Paul Shorter has an opportunity to receive 300 in a year. Selepas setahun lah. What is the most that Paul should pay now for this opportunity? Jadi berapa yang dia perlu bayar untuk dapat 300 selepas setahun? The answer depends in part on what Paul's current investment opportunities are. Iaitu berapa dia punya opportunity cost itu. Okay. Cost dia itulah. Suppose Paul can earn a 2% return on money that he has on hand today. Katakan dia boleh dapat kadar pulangan 2%. Ini adalah R lah. To determine how much he'd be willing to pay for the right to receive $300 1 year from now, Paul can think about how much of his own money he would have to set aside right now to earn $300 by next year. Letting PV not equal this unknown amount. Jadi kita tak tahu nilai kini dia sekarang tu. Jadi kita tulislah, tulis PV sajalah, PV not. Sebab apa? Sebab dia adalah unknown. Darab 1 tambah 0.02 R, ini R. Kemudian kuasa N. N tu adalah kuasa 1. Jadi kalau kita tak tulis pun tak apalah. Sama dengan 300. Okey, jadi kita cari, maka kita dapat present value dia adalah 294.12. Maka the value today ataupun kita kata present value adalah 294.12, yang mana akan menjadi $300 setahun akan datang, kerana R dia adalah 2%. Okey. Jadi opportunity cost tu ataupun yang dia nak itu required return tu adalah 2%. Maka Paul should not pay more than 294.12 for this investment. Jadi kalau kadar faedah dia itu 2%, sepatutnya Paul janganlah bayar lebih daripada itu. Lebih daripada 294.12. Sebab dah itu jawapan dia lah. Doing so would mean that he will earn a return of less than 2%. Jadi kalau dia bayar lebih, maka kadar pulangan dia itu akan menjadi kurang daripada 2%. Sebab apa? Sebab dia sepatut 294.12. Kalau lebih situ, akan dapat 300 itu, R itu akan menjadi kurang daripada 2%. Okey. Walau bagaimanapun, if Paul could buy this investment for less than 294.12, he will earn a return greater than his 2% opportunity cost. Tapi kalau katakan dia kena bayar kurang daripada ini, maka R dia itu akan menjadi lagi tinggi daripada 2%.
berdasarkan pada formula FV sama dengan PV naught lah. Tapi saya nak tulis cepat. Ni susah juga dengan pen apa tu ni. Okey, 1 tambah R kuasa N. Situ Okey. Ni semua kita cakap ni semua tu adalah berdasarkan kepada ini. Berdasarkan kepada formula dia. Maka kalau kita lihat daripada pengiraan dalam slide tadi dan slide sebelum slide ni, okey, formula untuk mencari present value tu ketika ni present value pada masa sifar itu ia adalah value pada masa sifar itu adalah PV0 sama dengan FV bahagi dengan 1 tambah R kuasa N daripada mana ni? Daripada yang future value itu iaitu PV 1 tambah R kuasa N. Okey. Contoh lagi Pam Valenti has an investment opportunity that will pay 1,700 in 8 years. Selepas 8 tahun boleh dapat 1,700. Pam has other investment opportunities available to her that pay 4%. So she will require a 4% return on this opportunity. What is the investment worth to Pam? That is what is the present value of 1,700 that comes in 8 years if the opportunity cost is 4%. Okay. Jadi kita tahu sekarang apa dia? Future value 1,700, N 8 dan R adalah 0.04. Jadi bila kita masukkan ke dalam rumus, kita dapat 1,242.17 iaitu present value pada masa T sama dengan 0. Okey. Figure 5.6 illustrates how the present value of $1 depends on the discount rate per period and number of periods an investor must wait to receive $1. Jadi dalam figure dalam rajah 5.6 iaitu slide seterusnya seperti ini akan menunjukkan hubungan antara present value of a single amount itu dengan discount rate tadi dan number of period. Okey. Jadi tadi kita dapat apa? PV sama dengan PV0 lah. Tak apa keluar tu. FV sama dengan 1 tambah R kuasa N. The higher the discount rate, R itu lagi tinggi. Okey, tak apa keluar ni. R ni lagi tinggi. Maka present value tu dia akan jadi lagi rendah. Sebab apa? Sebab FV terpaksa bahagi suatu yang lagi besar. Bahagi suatu yang lagi besar, lagi tinggi tadi, maka jawapan dia PV itu akan menjadi lagi rendah. Okey. Kemudian, the longer the waiting period, the lower the present value pun daripada
tadi PV sama dengan FV bahagi dengan 1 tambah R kuasa N. Jadi kalau N ini jadi lagi besar, maka jawapan yang bawah ini dia akan menjadi lagi besar, maka FV terpaksa bahagi suatu jumlah yang lagi besar. Itu menyebabkan jawapan dia PV itu akan menjadi lagi kecil, lower. Okey, ini adalah figure 5.6 tadi hubungan antara present value dengan interest rate ataupun rate of return atau required rate of return tu dan juga period iaitu present value dengan R dan juga dengan N. Jadi kalau kita lihat ini 0, 5, 10, 15, 20%. Jadi apabila R itu semakin besar, maka nilai present value dia itu adalah lagi kecil. Kemudian, katakan kita ambil 20, untuk 20%, apabila N tu lagi besar, katakan lagi besar daripada, let's say, 8, 12 itu lebih besar daripada 8, kita lihat bahawa nilai present value dia tu adalah lagi kecil. Untuk 12 tu lagi kecil daripada yang 8, N dia. Baik, kita masuk pula kepada annuity. Okay, annuity is a stream of equal periodic cash flows over a specified time period. Dia adalah satu jumlah penerimaan ataupun pembayaran yang sama. Okay, amount itu yang sama pada satu sela masa. Sela masa itu maksud dia masa yang sama setiap Contoh setiap bulan, setiap tahun atau setiap setengah tahun dan sebagainya. Tapi jumlah amount yang diterima tu sama. Contoh 100 setiap bulan. 100 atau 100 setiap tahun atau 100 setiap 2 tahun ataupun 500 setiap bulan dan sebagainya lah. Okey. Atau kita boleh kata bahawa annuity is a financial product that provides a series of payments made at regular intervals over a specified period of time. These payments can be made monthly, quarterly, annually, or according to any other predetermined schedule. Jadi di mana selalunya berlaku begini, pembayaran yang sama dalam jumlah pembayaran dalam jumlah yang sama dalam satu semasa yang sama commonly used for retirement planning as it ensure a steady income stream during retirement. Okay. Kemudian annuity ni dia boleh dibahagikan kepada dua. Jadi annuity tadi dia macam saya kata tadi dia boleh menjadi penerimaan atau pembayaran. Jadi dia boleh menjadi inflows ataupun boleh outflows. Okey. Dan annuity itu juga boleh dibahagikan kepada dua. And the first one is ordinary annuity in which cash flow itu berlaku at the end of each period. Manakala annuity due cash flow at the beginning of each period. Okay. Contoh kalau ordinary annuity at the end of each period, iaitu contoh setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan, itu contoh apa? Pembayaran sewa rumah. Okey. Manakala annuity due
pada awal bulan. Bulan tu boleh jadi apa tu? Contoh apa? Pembayaran, contoh pembelanjaan untuk bulan itu. Untuk bulan apa? Untuk bulan itulah. Jadi kita bagi duit dia awal perbelanjaan. Contoh belanjaan bagi apa? Anak contoh. Awal bulan kita bagi duit untuk bulan itu. Dah bagi awal bulan lah, boleh dia diguna untuk sebagainya lah. Okay. Okay, example. Friend Abrams is evaluating two annuities. Both annuities pay $1,000 per year. But annuity A is an ordinary annuity, while annuity B is an annuity due. Okay, table 5.1 shows that the two annuities are identical except for the timing of cash flows. Jadi memang dalam penerangan tadi kita nyatakan bahawa perbezaan antara ordinary annuity dan juga annuity due itu adalah dari segi timing dia. Satu awal dan satu akhir. The cash flows occur sooner with the annuity due than with the ordinary annuity. Jadi ordinary annuity itu dia itu pada akhir, manakala annuity due pada awal. Okey. Jadi dia menerima 1000, jumlah semuanya 5000. Ini pun sama, 1000, jumlah akhirnya sama, iaitu 5000, sama dengan inilah, dengan yang A. Tapi cuma ordinary annuity itu diterima pada akhir. Okey. Iaitu yang ini 1000 selepas setahun. Okey. Ini selepas 2 tahun, selepas 3 tahun, selepas 4 tahun, selepas 5 tahun. Okey. Manakala yang annuity B itu iaitu pada awal. Kalau tahun yang pertama tu tak habis lagi setahun. Tak habis lagi setahun. Jadi awal tu iaitu pada masa sifar lah. Okey. Untuk tahun yang kedua tu pada awal tahun yang kedua tu. Okey. Okey, jadi kalau ikutkan itu pada masa T dia tu masih lagi 1 sebab tak habis lagi 2 Jadi T tu dalam 1 lagi lah. Dan seterusnya. Menyebabkan beza dia adalah pada sini dan juga sinilah. Okey. Although both annuities pay 5,000, the annuity due would have a higher future value because each of its 5 annual cash flows can earn interest for 1 year more than each of the ordinary annuities cash flows. Jadi disebabkan oleh annuity due itu tadi, dia bayar pada awal, maka untuk tunggu habis, tunggu hujung itu, duit yang diterima awal itu boleh didapat interest kalau dia laburkan berbanding dengan ordinary annuity cash flow. Okey. Macam tadi kan, A pada masa kosong tak adalah. Ni katakan ni N Ni B pada masa 1 baru dia terima 1000. Tapi B dah terima 1000. Dia dah tiba awal tahun. Jadi untuk sampai ke hujung tahun ni
1000 ni boleh dilaburkan ke tempat lain lah untuk dapat ni interest. In general, the value, whether it is present or future value of an annuity due is always greater than the value of an otherwise identical ordinary annuity. Jadi, nilai future value atau present value bagi annuity due itu adalah lagi tinggi daripada ordinary annuity yang identical. Yang identical itu maksud dia yang kadar faedah dia sama, N dia sama dan juga prinsipal dia sama. Itu. Finding the future value of an ordinary annuity. Okey. Ni adalah formula untuk mencari future value bagi ordinary annuity, iaitu CF1 cash flow darab dengan 1 tambah R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R. Okey. Example. Friend Abrams wishes to determine how much money she will have after 5 years if she chooses annuity A, ordinary annuity. Okay, ordinary annuity. She will deposit 1,000. Jadi dia akan masuk 1,000. Yang mana paying 7% annual interest. Okay, yang mana dapat dilihat daripada timeline. Okay, 0, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okay, 5 years. Kemudian dia masukkan 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Okay, selepas tahun dia masuk 1,000, setahun selepas itu 1,000. Sebab apa? Sebab dia adalah ordinary annuity. Okay. Jadi, nilai yang dia akan dapat kesemuanya adalah 5750.74. Iaitu boleh kalau kita nak kira satu persatu ini. Ini satu persatu boleh. 1,000 pertama sampai ke 5. Ini 1,000 dari tahun kedua sampai tahun ke-5. Dan seterusnya. Ataupun dengan menggunakan formula yang diberi tadi. Kalau yang ni, iaitu pakai rumus FV sama dengan PV dia iaitu 1,000 darab 1.07 kuasa berapa? Tahun kedua, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. Kuasa 4. Jadi kita akan dapat, boleh tekan kalkulator lah. Darab 1.07 kuasa 4. 13, dapat nilai-nilai. 1310.8. Okey. Ni kalau dia buat satu-satu, dia ambil satu-satu. Jadi future value ni. Ataupun sebagai satu contoh lagi lah. Okey. Contoh yang ini pula. Kita keluar, okey. 1,000 darab 1 itu 0.07 kuasa, okey. Okey, ni yang kedua. 1, 2, 3. 3 kali dia pergi ni.
3 tahun iaitu okey 1000 darab 1.07 kuasa 3 1225.046 dan begitu juga untuk dengan menggunakan kaedah yang sama untuk apa tu nilai-nilai yang lain. Ataupun boleh terus masuk dalam rumus tadi. Ni iaitu cash flow dia adalah 1000 1 tambah R ni R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R iaitu 5750.74. Ini boleh dapat semua nilai future value bagi annuity. FV for annuity nilai semua dia lah. Okay. Manakala present value bagi ordinary annuity pula diberikan oleh formula ini. Tadi future value, sekarang ordinary sekarang present value untuk ordinary annuity. Iaitu cash flow bagi dengan R darab 1 tolak 1 per 1 tambah R kuasa N. Okey, contoh. Braden Company wants to calculate the value of a particular ordinary annuity. Annuity consists of cash inflows 700 at the end of each year for 5 years. Dan return dia 4%. Timeline macam inilah, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kemudian dapat cash inflow 700. Jadi berapakah nilai semua yang dapat ini selepas tahun, selepas 2 tahun, selepas 3 tahun, selepas 4 tahun, selepas 5 tahun pada masa kosong, berapa nilai dia. Jadi kita boleh kira dalam contoh ni, kita boleh kira 1 per 1. Contoh yang ni 1 per 1 menggunakan formula untuk lump sum. Untuk single amount tadi iaitu PV sama dengan FV, FV bagi 1 tambah R kuasa N. Jadi FV dia 700 bagi 1.04. Katakan kita nak ambil yang tahun pertama. Yang ni iaitu kuasa 1. Jadi kita akan dapat 700 bagi 1.04. Jadi kita akan dapat ini nilai ni 673.08. Kalau kita kata nak pada tahun yang untuk tahun yang kedua nilai yang ni lah. Yang ni kuasa 2. Iaitu kenapa kuasa 2? Ni 1, 2. Kuasa 2. Jadi kalau kita kira 700 bagi 1.04 kuasa 2, kita dapat 647.1893. 647.19. Kita dapat nilai ni. Untuk tahun yang ketiga pula, tahun yang ketiga iaitu yang ini 1, 2, 3. Ini kuasa 3. Maka kita akan dapat nilai ni. Ini cara kira dia lah. Iaitu 622.30. Dan begitulah seterusnya untuk tahun yang keempat dan tahun kelima. Jadi present value untuk semua nilai itu kita tambahlah. Tambah semua Okey.
Jadi, mana cursor ni? Okey, hilang pula. Okey. Jadi, ni cara yang saya tunjukkan tadilah. Okey, semua ni. Ataupun kita boleh guna rumus yang tadilah. Okey, iaitu rumus tadi diberi PV sama dengan CF bahagi dengan R darab 1 tolak 1 per 1 tambah R kuasa N. Iaitu CF dia adalah 700 bagi dengan R 0.04. Okey. Darab 1 tolak 1. Okey. Saya padam ni. Cursor ni dia asyik hilang. Okey. Per. Okey. 1.04. Kuasa berapa ni? Kuasa 5. Okey. Jadi kalau kita kira ini. Okey. 1 bahagi 1.04 kuasa 5. Okey. Bagi 0.04. Maka kita akan dapat, ni dalam kalkulator saya lah. Saya dapat 3116.2756. 32. Iaitu nilai ni adalah sama kalau kita kira satu-satu. Okey. The formula for future value of an annuity due is given by nilai iaitu CF0 darab dengan 1 tambah R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R. Okey, darab dengan 1 tambah R. Example. Recall from an earlier example illustrated in table 5.1 that friend Abrams wanted to choose between an ordinary annuity and an annuity due, both offering similar terms except for the timing of cash flows. We calculated the future value of the ordinary annuity in example 5.7, but we now want to calculate the future value of the annuity due. Jadi dia kata guna contoh daripada yang dulu, tetapi gunakan formula untuk annuity due. Untuk mencari future value tu guna future value of the annuity due. The timeline on the next slide depicts this situation. Take care to notice on the timeline that when we use equation 5.5, we are calculating the future value of friend's annuity due after 5 years, even though the fifth and final payment in the annuity due comes after 4 years, which is equivalent to the beginning of year 5. Jadi dia kata, kalau kita guna formula tadi, maka kita mencari future value selepas 5 tahun. Walaupun annuity due itu iaitu adalah pada awal tahun kelima. Awal tahun kelima maksud dia selepas tahun yang keempat. Sebab dia annuity due. Jadi dia awal tahun. Awal tahun ke berapa kita nak cari duit? Awal tahun ke-5. Maksud dia, dia adalah akhir tahun keempat. Tapi bila kita kira future value, kita akan cari
selepas tahun yang ke-5. Jadi ini yang dia kata tadi tu, iaitu apabila kita mengira future value 5, N tu sama dengan 5, maksud dia selepas 5 tahun. Future value, N sama dengan 5 selepas 5 tahun. Tapi annuity due yang final payment tadi, apa tu? Annuity due, final payment adalah early in the 5th year. Awal tahun ke-5. Awal tahun ke-5 iaitu selepas tahun yang ke-4. Itu yang final payment tadilah. Jadi, untuk tahun yang ke-4 adalah awal tahun yang ke-4. Iaitu selepas tahun yang ke-3. Okey. Kalau untuk tahun yang ke-3, awal tahun ke-3 iaitu selepas tahun ke-2. Habis 2 tahun terus bayar untuk tahun ke-3. Okey. Dan itu juga untuk tahun yang ke-2, pada awal tahun ke-2 iaitu sejurus selepas tahun yang pertama. Untuk tahun yang pertama adalah pada awal tahun yang pertama, iaitu sejurus selepas masa kosong itu. Okey. Jadi untuk mengira future value ini, kita boleh guna rumus tadi, formula tadi, ataupun kita boleh kira satu persatu, berdasarkan kepada formula untuk single amount. Okey. Jadi kalau ini dia kira dalam contoh ni lah, dia kira satu persatu, iaitu daripada formula future value sama dengan PV darab 1 tambah R kuasa N. Ni R. Okey. Untuk ni. Jadi kalau 1070 tu iaitu 1000 darab 1.07 kuasa N. N ni sekali 1. Jadi dapat 1070. Okey. Kalau 1144.90 iaitu yang ni, yang tahun ketiga ni bawa ke tahun ke-5. 1, 2 kali. Jadi 1000 darab 1.07 kuasa 2. Dan begitulah seterusnya untuk yang lainlah. Okey. Kalau kita guna, jadi untuk dapat future value, kalau dengan cara kita kira satu-satu tu, kita kena tambah semua dan akhirnya kita akan dapat nilai inilah. Kalau kita guna formula atau rumus tadi yang diberi, iaitu FV sama dengan CF, okey, berapa tu? 1 tambah R kuasa N tolak 1 bahagi dengan tadi R. Kemudian darab 1 tambah R. Maka kita dapat sini CF tu 1000. Kemudian 1.07 kuasa 5 tolak 1 bahagi dengan 0.07. Okey, itu tak nak pergi tu. Okey, darab dengan 1.07. Jadi kalau kita kira ini, okey, kuasa 5 tolak 1 bahagi 7 darab 1000 dan darab 1.07
maka kita akan dapat jawapan dia, kalkulator saya ni lah. 6153.2907 ni. Okey, jadi nak bagi tahu bahawa jawapan dia tu sepatutnya dia samalah. Dia berbeza tu kalau kita ambil tempat perpuluhan tu kalau kita ambil bezalah di situ. Tapi jawapan akhir dia sepatutnya sama. Jadi kalau kita bandingkan comparison between future value of annuity due dengan future value of ordinary annuity, kita dapati the future value of annuity due is always greater. Itu. Future value annuity due adalah lagi besar daripada future value identical ordinary annuity. Identical saya bagi tahu tadi maksud dia N dia tu sama, R dia tu sama dan cash flow dia tu adalah sama. Okey, jadi ordinary annuity nilai dia inilah 5750.74 dan annuity due 6153.29. Okey. Jadi kalau kita tolak ini tolak kemudian bahagi, kita dapati jawapan yang kita dapat itu adalah interest rate itu sendiri ataupun rate of return itu sendiri. Jadi daripada mana datang ni? Iaitu daripada rumus. Rumus yang terakhir itu ada kita darab dengan 1 tambah R. Situ. Datang dari situ. Kerana apa? Kerana yang annuity due itu future value dia kita darab dengan inilah. Betul future value daripada semua annuity due itu tadi last tu kan the last part of the formula iaitu 1 tambah R. Kenapa 1 tambah R? Sebab final payment ataupun payment tu semua payment lah termasuk final payment kita dapat ataupun kita bayar pada awal tahun. Sedangkan future value itu mesti selepas tahun itu. Jadi sebab itu darab dengan 1 tambah R. Semua cash flow tu tadi. Okay, manakala untuk mencari present value bagi annuity due okay, diberikan oleh formula ini. Pun perbezaan dengan ordinary annuity itu kita darab dengan 1 tambah R. Situ. In example 5.8 involving Braden Company, we calculated a 3,116.28 present value for Braden's $700 5-year ordinary annuity discounted at 4%. Okey, itu contoh yang sebelum ini dia kata. We now assume that Braden's $700 annual cash inflow occurs at the start of each year and is thereby an annuity due. Jadi ambil contoh yang sama tu cuma kita ubah daripada ordinary annuity kepada annuity due. Okay, the following timeline illustrates the new situation. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa masa ada dalam tahun 5 tahun lah. Tapi sekarang annuity due. Sebab dia cash flow tu pada awal tahun. Jadi awal tahun yang pertama tu iaitu lepas sejurus saja masa bermula. Selepas masa kosong terus bermula. Itu. Kalau untuk tahun yang kedua iaitu pada awal tahun kedua iaitu sejurus selepas tahun yang pertama. Untuk tahun ketiga iaitu pada awal tahun yang ketiga sejurus selepas tahun yang
kedua dan begitulah seterusnya. Jadi kalau kita nak kira present value, kita boleh kira satu-satu iaitu daripada apa? Single amount tu. Satu lah itu kita present value kan dia, kita bawa nilai dia semua ni ke tahun ataupun pada masa kosong itu. Okey. Jadi okay, jadi yang pertama yang ni 700. 700 tu iaitu pada masa kosong. Iaitu untuk pembayaran untuk tahun yang pertama 700 jadi 700 lah pada masa selepas masa sejurus selepas masa kosong tu. Okey. Kemudian untuk tahun yang pertama kalau kita bawa ke sejurus selepas masa kosong tu, kita guna formula yang apa tu untuk single amount tu iaitu FV bagi dengan 1 tambah R kuasa N. Okey. Jadi kalau 673 ni iaitu 700 bagi dengan 1.04. Maka kita dapat 673.08. Okey. Kalau ini pula 647.19 ni pula iaitu ia adalah nilai pada tahun kedua kita bawa pada tahun sifar kedua sekali dua kali kuasa 2 647.19. Untuk tahun nilai yang tahun ketiga kita nak bawa ke tahun sejurus selepas tahun sifar tu. Okey. Iaitu ni 1 2 3. Kuasa 3. Maka kita dapat nilai inilah. Okey. Itu kalau kita kira satu-satu. Kalau kemudian kita tambahlah semua nilai ni, semua cash flow tu yang lepas kita present value kan tu, kita tambah semua maka kita dapat jumlah present value kesemuanya. Atau kita boleh guna formula tadi iaitu PV sama dengan CF bahagi R darab. Okey. 1 tolak 1 per 1 tambah R kuasa N darab 1 tambah R. Okey. Atau kalau kita masukkan nilai iaitu ni 700. Okey. 700 bahagi dengan 700 bahagi dengan R iaitu 0.04 darab 1 tolak 1 per 1.04 kuasa 5 darab dengan 1.04. Okey. Iaitu 0.04 kuasa 5 saya kira sekejap 3240, maka jawapan dia saya dapat dengan kalkulator 32, awak pun boleh cuba sendiri 3240 point 926657 6657 iaitu apa tu
Samalah dengan ini ya. Cuma yang ini dia ambil tempat perpuluhan yang berbeza lah. Jadi kalau kita compare, kalau kita buat perbandingan present value yang kita dapat daripada annuity due dan juga ordinary annuity, kita dapati bahawa yang daripada annuity due itu adalah lagi besar daripada ordinary annuity. Dengan syarat dia itu mesti identical. Identical tu maksud dia kadar faedah dia atau apa kadar pulangan dia itu, cash flow dia dan juga end dia, time dia tu mestilah sama. Dalam contoh tadi, ni annuity due 3240.93 dan ordinary annuity 3116.28. Beza dia kalau kita kira dari segi pulangan dia tu, beza dia adalah 4%. Sebab apa? Sebab perbezaan dia memang pada 1 tambah R. Yang apa? Yang ordinary annuity tu kita darab dengan 1 tambah R, lalu kita dapat yang annuity due. Jadi sebab itu ini beza di sini. Okey.